Tuan Yang Di-Pertua, soalan yang penting, yang baik daripada Beaufort. Perancangan dan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menangani kemunculan varian-varian baru COVID-19 yang membimbangkan antaranya adalah kawalan di pintu masuk antarabangsa. Bagi mencegah kemasukan varian baru ke Malaysia dari luar negara, langkah-langkah berikut dilaksanakan di pintu masuk antarabangsa, iaitu meningkatkan kawalan kemasukan pengembara di pintu masuk antarabangsa selepas penilaian risiko dijalankan ke atas negara-negara berisiko. Penilaian risiko jangkitan dijalankan bagi permohonan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah atau tempat kediaman, iaitu lengkap vaksin COVID-19, dan penilaian risiko jangkitan di rumah adalah rendah. Pengembara yang tidak mematuhi syarat-syarat ini diwajibkan menjalani kuarantin di stesen kuarantin. Mewajibkan kuarantin selama 14 hari bermula dari tarikh kemasukan ke Malaysia. Tempoh kuarantin 14 hari ini boleh dilanjutkan selama 7 hari lagi sekiranya terdapat keperluan berdasarkan hasil penilaian risiko terhadap pengembara tersebut yang dijalankan pada hari ke-14. Selain itu, hanya membenarkan kemasukan pengembara disahkan negatif COVID-19 dengan laporan ujian makmal RT-PCR yang dilakukan 3 hari sebelum berlepas, melakukan swab ke atas pengembara di PMA, pintu masuk antarabangsa, pada hari ketibaan bagi pengesanan jangkitan COVID-19 dengan menggunakan ujian RT-PCR, dan ujian makmal pada hari ke-10 bagi individu dengan kuarantin selama 14 hari dan ujian pada hari ke-18 bagi individu yang perlu menjalani kuarantin selama 21 hari. Satu lagi langkah adalah analisis penjujukan genom ataupun genomic sequencing. Melakukan analisis turutan jujukan genom penuh virus SARS-CoV-2 dengan memberi fokus kepada pemantauan terhadap semua jenis mutasi gen. Untuk meningkatkan kapasiti penjujukan genom, satu konsortium telah ditubuhkan yang merangkumi 7 makmal di bawah Kementerian Kesihatan, MOSTI, serta institusi-institusi pengajian tinggi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Kerjasama konsortium termasuk pengagihan sampel klinikal yang diterima oleh IMR daripada kesemua Jabatan Kesihatan Negeri kepada 7 makmal berkenaan. Makmal tersebut adalah Institute for Medical Research, Malaysian Genome Institute, UKM Medical Molecular Biology Institute, Tropical and Infectious Disease Research Centre di Universiti Melaya, Jabatan Microbiology Fakulti Perubatan, Institute I Promise University Teknologi Mara, dan Institute of Health and Community Medicine UNIMAS. Sebagai permulaan, MOSTI telah menyediakan sumber kewangan sebanyak 3.2 juta ringgit di bawah dana penyelidikan strategik untuk 7 makmal berkenaan menjalankan surveillance genom sebanyak 3,000 genom SARS-CoV-2. Sehingga 30 September, sejumlah 1,312 sampel telah dianalisis oleh konsortium dan ini telah meningkatkan jumlah genom dari Malaysia yang telah dimuat naik ke GIS-8 kepada 3,009. Terkini hasil analisis penjujukan 1,312 sampel menunjukkan bahawa sebanyak 1,246 iaitu 95% telah dikenal pasti sebagai varian Delta, manakala 11 sampel dikenal pasti sebagai Beta dan 55 yang lain tergolong dalam varian bukan VOC. Sampel-sampel yang dipilih adalah daripada semua negeri. Juga sehingga kini tiada varian Mu dan Lambda dikesan daripada sampel-sampel di Malaysia. Konsortium ini akan terus memantau penularan varian virus SARS-CoV-2 di Malaysia. Bagi membolehkan konsortium dapat terus menjalankan analisis penjujukan genom, MOSTI turut mengumumkan tambahan dana sebanyak 13.9 juta ringgit. Dana ini membolehkan kesinambungan dalam menjalankan penjujukan genom, memandangkan adalah sangat penting bagi pemantauan kemasukan varian-varian baru ke Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan pertama.
Terima kasih Tuan Tua. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kementerian di atas usaha untuk bersiap sedia menghadapi varian-varian yang akan datang. Usaha yang amat-amat baik sekali. Tahniah. Soalan saya difahamkan ujian makmal untuk mengenal pasti varian-varian COVID-19 ini mengambil masa yang lama. Apakah kementerian mempunyai inisiatif atau plan baru untuk memastikan hasil keputusan varian COVID tersebut dapat segera dipercepatkan bagi membendung dan mengambil penularan varian yang amat berbahaya sekarang? Dan juga seterusnya saya bertanya, adakah kementerian bercadang melaksanakan kaedah heterologi, iaitu menggunakan dua jenis vaksin yang berlainan untuk menggalakkan keberkesanan terhadap varian COVID-19 yang berbeza? Dan adakah kajian penyelidikan terperinci telah dibuat berkaitan perkara ini? Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Di bawah konsortium yang saya sebutkan tadi, Kementerian Kesihatan Malaysia, MOSTI dan Kementerian Pengajian Tinggi, kita mensasarkan 1,000 penjujukan dapat dibuat setiap bulan. 1,000 whole genomic sequencing dapat dibuat sebulan. Dan ini memerlukan sistem whole genome sequencing yang lebih canggih. Ada setengah tempat menggunakan Illumina system yang agak lembab berbanding dengan Nanopore system. Nanopore system mempunyai kapasiti yang lebih tinggi dan dapat menghasilkan 150 hingga 200 whole genome sequencing per batch dalam 14 hari. Sekarang ini Nanopore system ada di UNIMAS dan juga di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Institute of Medical Research di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sedang memperolehi sistem Nanopore ini untuk kita meningkatkan lagi kadar whole genome sequencing supaya lebih banyak dapat dilaksanakan. Berkenaan dengan soalan Yang Berhormat tentang heterologous vaccination ataupun vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang berbeza, Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin pada minggu lepas telah pun bermesyuarat, dan jawatankuasa kecil teknikal yang dipengerusikan oleh Dr. Kalairasu Peresami, pengarah Institut Pendidikan Klinikal, telah pun mengesyorkan kepada Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin untuk booster dose ataupun untuk dos penggalak yang kita akan mulakan pada bulan Oktober ini, kita membenarkan heterologous vaccination ataupun vaksin yang boleh dicampur, bukan vaksin yang sama seperti dos pertama dan dos kedua, dan kajian berkenaan dengan keselamatan ini telah pun dilaksanakan dan disyorkan untuk kita teruskan dengan program heterologous vaccination kita. Terima kasih. Terima kasih. Sempurna. Padang Serai. Sempurna, ya. Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri berkait dengan perancangan dan kesiapsiagaan Kementerian Terima kasih, Kesihatan. Babi. Menangani masalah ini, saya ingin bertanya. Berhubung kait dengan application science, kita dapati kalau tempat itu divaksinate dengan begitu jumlah yang banyak, maka kesan dia cukup baik. Saya nak tanya sikit, apa yang berlaku di wilayah Sarawak? Merupakan tempat yang mempunyai banyak vaccinated dengan izin dan cukup aktif melaksanakan langkah-langkah. Apakah varian selain daripada Delta yang didapati di tempat ini? Malahan kita nampak saban hari dia merupakan wilayah yang mempunyai jumlah yang begitu besar. Keduanya, saya nak tanya langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh kementerian untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Kesihatan Malaysia dan saya sangat prihatin dengan apa yang sedang berlaku di wilayah Sarawak. Disebabkan Sarawak mempunyai kadar liputan vaksinasi yang sangat tinggi. Namun demikian, kita melihat bahawa kes harian mereka agak tinggi dan masih lagi meningkat. Walau bagaimanapun, kita dapati bahawa sebahagian besar, hampir 98% daripada kes harian mereka masih lagi dalam kategori 1, 2, 3. Namun demikian, apabila ada peningkatan kes, walaupun kebanyakan dia 1, 2, 3, tetapi kes kategori 4 dan 5 juga akan meningkat. Dan ini menyebabkan kita telah menghantar
National Rapid Response Task Force di bawah timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Chong Chih Kiong sekarang berada di Sarawak. Separuh daripada task force berada di Kuching, separuh task force ada di Sibu sekarang ini untuk melihat pertamanya bagaimana kita dapat meningkatkan kapasiti hospital untuk menampung kategori 4 dan 5, terutamanya kapasiti ICU. Itu yang sangat penting. Dalam keadaan kita melihat kes meningkat, adalah sangat penting untuk sistem kesihatan awam menyediakan katil-katil kritikal, iaitu katil-katil ICU. Dan ini adalah satu langkah awal untuk negeri-negeri lain. Mungkin kalau ada varian ataupun gelombang yang seterusnya, kita dapat respon dengan baik. Ya, nauzubillah, kita harap tidak berlaku. Apabila kita melihat kepada Sarawak, ada beberapa sebab mungkin dan masih lagi dalam kajian kenapa ia telah meningkat. Antara dia sebagai contoh, pembukaan awal sektor-sektor tertentu. Sarawak telah membuka beberapa bahagian-bahagian mereka lebih awal daripada negeri-negeri lain. Yang kedua, oleh kerana mereka telah cepat vaksinasi, mungkin ada dan kita masih lagi sedang kaji waning effect of the vaccination. Maksudnya kesan vaksinasi itu mungkin sudah mula menurun dan perlu kepada booster shot untuk golongan tertentu. Sebab itu saya dah umum, Sarawak sebagai contohnya, warga emas akan ditawarkan dengan dos penggalak pada bulan ini juga. Dan yang ketiga, kita juga melihat kepada trend jangkitan. Masih lagi ada banyak kluster di Sarawak yang melibatkan rumah panjang di mana tak dapat nak dikawal kalau sekiranya berlaku kes-kes yang positif. Dan kita melihat kepada segala aspek, bukan hanya itu tetapi juga varian, jenis vaksin dan sebagainya, dan kita akan membuat pendekatan yang sepatutnya untuk memastikan bahawa kadar jangkitan di Sarawak akan dapat kita turunkan, insya-Allah.